Assalamualaikum. Bersama saya lagi Abang Beruang dalam ulasan filem Abang Beruang. Jadi hari ni Abang Beruang nak ulas filem apa istimewa untuk penonton Netflix. Dari grup Netflix, mana-mana grup Netflix lah. Sekarang ni Abang Beruang merupakan salah seorang peminat animasi daripada studio Ghibli. Dan Netflix sekarang ni bermula pada Mac kalau tak silap, ada menayangkan filem-filem animasi pada studio Ghibli. Mungkin ada yang minat, mungkin ada yang tak minat. Jadi Abang Beruang baru nak mula hari ini dengan menonton satu, sebab tarikh yang terbaru ni 1 April ni ada banyak koleksi terbaru studio Ghibli yang memang tajuk-tajuk yang best-best lah. Abang Beruang memang suka. Jadi Abang Beruang akan tonton balik, sebab kebanyakan filem studio Ghibli Abang Beruang dah tonton lah. Semua dah tonton dah. Rasa macam semua dah tonton, tapi kebanyakan lah. Kita cakap kebanyakan lah, mungkin ada yang terlepas. Contohnya macam filem yang Abang Beruang nak ulas hari ni, tajuk dia When Marnie Was There. Was there bukan here Sebab hari tu ada Abang Beruang komen When Marnie Was There, was here. Jadi tajuk filem ni When Marnie Was There. Jadi ini adalah filem yang Abang Beruang rasa macam, oi, ada filem yang aku tak pernah tengok lagi studio Ghibli. Macam tu kan, kita rasa macam, oi, semua studio Ghibli aku dah tengok tau. Jadi filem ni, yang kata filem yang terlepas, dan Abang Beruang nak ulas. Siapa yang ada akaun Netflix boleh cari When Marnie Was There. Ada kat Netflix tu, ada. Jadi filem ni mengisahkan tentang Marnie tadi lah. Mengisahkan tentang Anna. Seorang gadis. Biasalah Ghibli dia, studio Ghibli ni kebanyakan akan menggunakan peran utama dia, watak utama dia adalah yang kanak-kanak tau. Jadi ini kanak-kanak lah. Bukan kanak-kanak kan, remaja yang berpindah ke sebuah, orang kata sebuah kampung, disebabkan dia ada untuk kata masalah, dia ada masalah apa semput. Jadi dia ada masalah semput. Dia dijaga oleh, kalau tak silap, dia punya makcik. Jadi dia dihantar ke kampung untuk dijaga oleh saudara juga di kampung, sebabkan untuk memulihkan dia lah, sebab kat kampung kan udara segar. Jadi kita tahulah memang Ghibli akan gunakan kawasan yang cantik macam kampung tu supaya dia boleh paparkan pemandangan-pemandangan yang best. Jadi sambung balik. Anna ni adalah seorang yang orang kata tak suka sangat berkawan. Dia biasa tak ada kawan sangat. Dia macam awkward sikit lah. Dia macam pemalu. Bukan macam pemalu, memang pemalu apa semua. Jadi bila dia sampai kat tempat tu, dia sebenarnya tertarik pada satu rumah lama, macam rumah agam, mansion yang lama, yang macam memanggil dia untuk pergi ke situ tau. Dia macam ternampak satu rumah lama ni, jadi dia pergi. Jadi bermulalah cerita dia dekat situ. Dia kerap ke rumah tu, dia macam dipanggil. Dan satu hari dia ternampak tempat tu. Bila dia pergi pertama kali, nampak masa dia pergi siang tu, memang nampak macam dah ditinggalkan lah. Nak pergi ke situ, dia kena berjalan. Macam bila air surut, dia boleh berjalan. Tapi lepas tu, bila air naik, dia tak boleh nak patah balik. Macam tu situasi nak ke tempat tu daripada ni. Jadi dia nak balik tu, dia kena naik macam sampan semua. Tapi yang nak cerita sekarang ni, bila dia pergi nampak macam dah tinggalkan. Tapi waktu yang dia nak balik tu, macam dia dah tertidur kan. Jadi air dah naik. Bila nak balik, nasib baiklah ada seorang lelaki yang memang selalu memancing dan selalu naik sampan kat situ. Jadi nampak dia dan ambil dia. Dan bila on the way nak balik tu, dia nampak macam rumah tu menyala. Jadi dari situlah cerita dia dan rumah ni tadi. Dia akan selalu pergi ke situ sebabkan dia macam ada tarikan ke rumah tu. Rumah tu pun cantik apa semua kan. So dia ni pun hobi dia melukis kan. Jadi dia pergi lagi ke rumah tu, dan dekat situ kali ni dia nampak macam rumah dia ternampak macam dia macam mimpi ke. Dia macam mimpi ada orang dekat rumah tu. Ada seorang budak dekat rumah tu yang dikurung macam orang kaya. Jadi lepas tu dia pergi lagi, memang dia jumpa dengan budak tu. Lepas tu dia berkawan. Saya tak nak cerita in detail lah. Jadi lepas tu cerita dia pergi kepada bagaimana dia berkawan dengan gadis yang bernama Marnie tadi. Dan dia orang jadi kawan baik macam tu. Dia macam ada bonding yang special. Dia kawan baik. Dan Marnie ni masih lagi menjadi misteri lah. Sebab ada masa dia datang, tempat tu macam dah ditinggalkan rumah tu. Tapi bila datang lagi, rumah tu macam baru, cantik apa semua. Marnie ada keluarga apa semua. Siap ada dia pergi masa tu, ada tari, majlis tari menari apa. Jadi benda-benda yang macam tu lah. Jadi cerita ni tonjolkan persahabatan dia tadi tu dengan Marnie tadi. Sebab dia memang macam ada masalah lah untuk berkawan, sebab dia malu apa semua. Tapi dengan Marnie ni memang betul-betul dia bond. Dia pun tak tahu kenapa macam dia sayang sangat dekat Marnie tu sebagai kawan dia tu tadi. Kemudian makin lama, ada banyak lagi benda-benda pelik yang berlaku, yang kemudiannya
merungkai, yang membuatkan dia nak cari siapa sebenarnya Marnie ni. Dan kenapa rumah tinggal tu kejap ada orang, kejap kan macam memang macam rumah tinggal. Dia hakikat yang kita tahu rumah tinggal adalah apabila ada tu babak tu beritahu yang ada orang baru akan pindah kat situ. Dan tengah rumah tu tengah upgrade semualah. Tengah ni. Okey, jadi seronoknya menonton filem Marnie ni ataupun mana-mana filem Studio Ghibli ni sebab dia punya keindahan, dia punya lukisan dia, dia orang kata visual dia tu. Okey, siapa yang sukakan cerita yang menggunakan latar tempat yang memang orang kata Studio Ghibli punya ni lah, makanan orang kata dengan kampung, suasana kampung dengan pemandangan. Memang banyak kita dijamukan dengan pandangan-pandangan yang indah. Kemudian dengan emosi. Sebabkan kenapa digunakan watak budak, sebab selalu pendapat saya Ghibli suka gunakan watak budak sebab emosi yang ditunjukkan oleh budak-budak adalah pure. Kemudian dinamik lakonan, walaupun ini adalah animasi, tapi apa yang ditonjolkan tu memang bagus lah. Kita boleh feel. Saya ingat macam filem Marnie ni, saya rasa macam sepanjang saya tonton rasa tak berapa best sangat macam tu, rasa macam tu. Rasa macam tak mampu kot meragut emosi. Mungkin sebabkan dia cerita pasal perempuan dengan perempuan saja apa semua, macam mungkin lah rasa macam apa benda cerita macam ni, rasa macam. Tapi kat hujung dia mampu juga untuk menyentak emosi saya lah ketika saya menonton. Dia Abang Beruang pun masih lagi hook juga emosi kat hujung-hujung. Bijaknya macam mana Ghibli dia buat cerita kan. Jadi untuk orang yang memang minat Studio Ghibli lah, senang cakap lah, dan juga suka kan orang kata animasi yang ada visual dan juga storyline yang tenang dan seronok untuk ditonton, which is fokus kepada persahabatan ni tadi, bolehlah tonton When Marnie Was There. Dan kemudian kat hujung dia nanti sedikit lah ending ni akan ada orang kata pembongkaran lah, rungkaian ni siapa sebenarnya Marnie. Jadi bolehlah tonton When Marnie Was There dekat Netflix. Dan Abang Beruang bersempena dengan 365 movie challenge ni akan masukkan Ghibli punya orang kata tema ataupun Ghibli punya filem pula lah lepas ni. Akan tonton setiap hari, mungkin akan upload lagi apa lagi filem Ghibli yang Abang Beruang akan tonton balik. Mungkin anda ada suggestion filem Studio Ghibli yang Abang Beruang boleh tonton selepas ni, boleh letak di ruang komen. Okey, mungkin ada filem yang anda minat untuk cuba review ni pula. Okey, Abang Beruang akan terima suggestion dan akan tonton dan akan buat review. Jadi itu saja. Boleh tengok review yang lain kalau anda berminat, dan juga kalau anda suka dengan channel ni boleh subscribe, dan kalau dah subscribe tu tekan butang loceng untuk update-update yang terbaru. Dan kalau anda dah subscribe, terima kasih diucapkan, terima kasih. Road to 200 subscriber. By the time video ni keluar, Abang Beruang belum lagi mencapai 200 subscriber. Ada 180 subscriber. Jadi boleh bantu Abang Beruang untuk capai subscriber. Boleh share ke orang-orang lain. Okey, itu saja untuk hari ini ulasan filem, ulasan Abang Beruang. Stay safe and stay home. Assalamualaikum.